Call is now being recorded. Okey, kita pergi kepada soalan MSM tahun lepas PAT 2020. Nombor 1. Alat pengukuran manakah paling sensitif? Okey, apa maksud paling sensitif ni? Okey, apa maksud paling sensitif? Siapa tadi yang dapat markah penuh tu? Dapat 39 tadi tu? Saya nak tanya dia. Apa maksud paling sensitif? Chong Kah Yun. Chong Kah Yun ada tak? Chong Kah Yun ada tak? Chong Kah Yun boleh dengar suara cikgu tak? Apa maksud paling sensitif? Siapa boleh tolong? Paling sensitif ni maksudnya apa? Dia paling peka. Okay, peka. Alat yang paling peka ni alat yang boleh mengukur sehingga titik perpuluhan yang paling kecil. Contoh macam pembaris. Okay, kalau kita tengok pembaris ni, okay, dekat semua alat dia ada unit. Okay, alat pengukur dia ada tulis unit, sentimeter. Kalau termometer dia ada tulis apa? Kalau pembaris dia tulis sentimeter kan? Kalau termometer dia tulis apa? Darjah Celsius kan? Lagi? Penimbang dia tulis apa? Boleh tak respon? Tu tak dengar cikgu, takut cikgu terkeluar daripada grup ni. Gmeet ni. Boleh respon tak? KG. Okay, KG. Okay. So, cuba tengok dekat sini dia punya senggatan ataupun yang paling kecil tu berapa? 0.1 cm kan? Okey, pembaris dia boleh ukur sehingga kejituan 0.1 cm. Kita tak boleh baca pada pembaris 0.15, tak boleh. Kalau sesuatu alat tu dia punya titik perpuluhan ataupun senggatan yang paling kecil dia hingga 1 titik perpuluhan, kita boleh tulis 1 titik perpuluhan. So dekat pembaris kalau awak tulis 0.15 cm, salah. So kena ikut alat pengukur tu berapa dia punya kepekaan dia punya sensitivity dia punya tahap kejituan yang dia boleh ukur. Okay, faham? Okay, that is pembaris. Okay, selain daripada pembaris, kita ada alat. Ni nama apa ni? B ni. Apa nama alat B ni? Tolak skru kilometer. Tolok skru apa? Tolok skru Kilom. apa? Micrometer, bukan kilometer. Micrometer. Tolok skru micrometer. Okay, tolong tulis. Kalau soalan tanya apa nama alat, so awak tahu. Kita ulang kaji. Okay, tolok skru micrometer. Tulis dekat soalan tu. Okay, dan tolok skru micrometer, dia membaca sehingga berapa? 0.01 mm. Iaitu sebab memang dekat alat tu dia memang tulis mm. Okay, dekat alat ni dia memang tulis macam ni, dia tulis cm kan. Okay, yang dekat tolok skru micrometer dia tulis mm ya. So kalau mm kita nak tukar kepada cm, kita akan dapat berapa? 0.001. 3 titik perpuluhan. Okay, 3 titik perpuluhan. Tapi kalau pembaris, 1 titik perpuluhan. Okay, sekarang kita nak buat perbandingan. Alat mana yang paling sensitif berdasarkan dia punya titik perpuluhan ni. Okay, titik perpuluhan ni. Bila unit sama baru kita boleh bandingkan kejituan dia. Okay, kemudian alat yang ketiga ni, C ni. Apa nama alat ni? Okay, apa nama alat C ni? Angkut vernier. Okay, good. Angkut vernier. Okay. Angkut vernier ni dia boleh baca. Ni dia ada tulis dia punya unit dekat sini, cm. Ataupun kat ujung ni. Okay.
So dia baca sehingga kosong, dia boleh ukur sehingga 0.01 cm. Okay, 0.01, 2 titik perpuluhan. 2 TP. Okay. Ini adalah pita pengukur. Okey, pita pengukur ni dia sama macam pembaris, dia boleh baca sehingga 0.1 cm. Dan dia meter, dia ada sentimeter lah, unit inci dengan unit meter. Okey. Okey, boleh faham? Sekarang unit semua dah sama. Okey, barulah kita boleh buat perbandingan. Mana yang paling banyak titik perpuluhan? B kan? Sebab tu B ni dia paling sensitif. Paling sensitif sebab dia boleh membaca sehingga 3 titik perpuluhan iaitu 0.001. Sensitif lah. Sensitif ni orang yang sangat alert. Okay, orang maksudnya dia peka. Ada perubahan yang kecil dia boleh peka macam tu. Dia alert. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 ni keyword dia apa? Dia nak perbezaan respirasi sel dengan fotosintesis. Okey, respirasi sel berlaku dekat mana? Siapa yang menjalankan respirasi sel? Manusia. Manusia je ke? Semua benda hidup. Okey, termasuk manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma, unisel, multisel, semua benda hidup ni menjalankan respirasi sel. Okay, semua organisma hidup. Kita jangan cakap semua benda hidup salah. Semua organisma hidup. Semua organisma. Catat sikit. Semua organisma hidup. Okey, yang menjalankan fotosintesis pula? Siapa yang jalankan fotosintesis? Ada orang ke tak ada ni kelas 3 gaman ni? Tolong respon sikit. Satu hala je saya tak lah. Tumbuhan hijau. Sebab apa tumbuhan hijau? Dia ada apa? Tumbuhan hijau dia ada apa? Chloroplast. Okey, tumbuhan hijau dia ada chloroplast. Kalau respirasi sel ni, dekat sel dia tu ada mitokondria. Form 1 awak belajar, sel ada mitokondria. So, respirasi sel berlaku di mitokondria. So, A ni salah lah, dia terbalik. Okay, A ni terbalik. Buat anak panah terbalik tu. Okay. Kemudian B. Berlaku hanya pada waktu siang. So, siang ni untuk fotosintesis sebab foto tu adalah cahaya. Sintesis tu adalah penghasilan. Okay, foto cahaya. Jadi, ini betul kehadiran cahaya. Tapi yang ini salah. Respirasi berlaku bila? Respirasi berlaku bila? 24 jam. Siang, malam tak kira. Selagi awak hidup, berlakulah respirasi sel tu. Okay, so salah untuk B ni. Kemudian C. C apa? Menggunakan tenaga kimia. Menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Okay. So dalam makanan respirasi sel. So awak kena tahu dia punya rumus tu. Dia punya persamaan dia. Untuk persamaan respirasi, form 3 saya dah ajar dah. Glukosa kena tambah dengan apa? Oksigen membentuk tenaga dan gas apa? Gas apa yang awak rumuskan? Karbon dioksida. So, 24 hours menjalankan respirasi cells with oxygen and then you will release, awak akan bebaskan karbon dioksida setiap saat awak bernafas tu. So, respirasi sel 24 jam. Tenaga kimia kat sini merujuk kepada glukosa. Okay.
Dan yang ini betul, menggunakan tenaga cahaya daripada matahari untuk mensintesiskan. So dia guna tenaga daripada matahari. Okey, betul. So, jawapan dia C lah. Okey, tapi kita tengok apa kesalahan untuk D. Okay, kesalahan D ni perkataan sintesis ni salah. Sebab sintesis tu maksud dia menghasilkan, buat glukosa. Okey, respirasi bukan buat glukosa. Kalau dia cakap menggunakan glukosa, betul. Tapi mensintesis glukosa adalah tugas fotosintesis. Menguraikan glukosa, yang ini untuk respirasi sel. So dia terbalik. Okey, saya salah. Jawapan betul C. Kita ulang kaji kertas 1, inilah caranya. Kita kena analisis, biar kita bincang benda sikit tapi kita faham kenapa. Jangan kita bincang banyak-banyak tapi kita tak tahu. Okey, jadi faham ulang kaji memang macam ni lah untuk kertas 1. Faham ke tak? Faham. Okey, untuk fotosintesis pun ada persamaan dia. Okey, persamaan fotosintesis, ini persamaan respirasi. Saya catat sikit. So, awak kena ada satu buku untuk ulang kaji. So, awak boleh buat revision lah untuk setiap soalan ni. Tampal kemudian awak tulislah notes-notes kat situ. Okey, untuk fotosintesis apa rumus dia? Apa persamaan kimia dia? Persamaan untuk fotosintesis. Ni yang atas ni persamaan untuk respirasi kan? Respirasi sel. Okay. Yang untuk fotosintesis, apa dia punya persamaan dia? Kita menghasilkan glukosa. Okay, jadi mesti ada glukosa. Okay, mesti menghasilkan glukosa sebab dia merupakan pengeluar. Tumbuhan hijau ni merupakan pengeluar. Awak kan ada belajar rantai makanan, pengeluar, pengguna primer. Dia pengeluar. Tumbuhan ni dia mengeluarkan glukosa ni, mensintesis glukosa dan membebaskan gas oksigen. Kita dapat oksigen daripada fotosintesis lah. Selagi ada pokok hijau, selagi tu ada oksigen yang terhasil. Banyak kaitan dia ni. Okay. Kemudian apa? Okay, ni anak panah ni menunjukkan hasil. Apa yang awak kena tambahkan? Gas apa yang terlibat untuk glukosa? Untuk penghasil fotosintesis? Gas apa? Untuk ni kita nak seimbangkan karbon dioksida ni, so kita ambil lah pokok, ambil gas karbon dioksida, campurkan dengan apa? Untuk menghasilkan glukosa. Campur apa? Campur apa? Awak ni kan ada je internet tu. Kita boleh search kat sini persamaan fotosintesis, persamaan respirasi, persamaan pula. Apa tadi? Fotosintesis. Persamaan kimia, apalah persamaan kimia. Persamaan kimia untuk fotosintesis. Ya, ada 4 bahan. 4 bahan untuk kita hasilkan fotosintesis. Cahaya, karbon dioksida, klorofil kan? Ingat tak? Apa tak nak search ni? Siapa boleh rujuk? Nak search pula. Sini. Okay, persamaan fotosintesis. Kimia untuk fotosintesis. Okay.
terus keluar persamaan kimia untuk fotosintesis. Ini memang detail lah. Awak tak payahlah kalau awak masuk kelas sains, awak ambil kimia kan. Kena detail macam tu lah. So yang diperlukan adalah karbon dengan air. Okay, H2O dengan karbon dioksida, and then dekat persamaan anak panah tu mesti ada cahaya matahari dengan klorofil. So barulah menghasilkan glukosa dan oksigen. Persamaan kimia ni. Memang kimia betul lah. Okay. Mana tadi tu? So, kena tambah apa? Air. Lepas tu mesti kena ada foto iaitu cahaya. Okay. Lepas tu mesti kena ada klorofil. 4 benda ni. Klorofil, cahaya, karbon dioksida, air, barulah terhasilnya glukosa dan oksigen. Okay. Faham? Catatlah. Untuk ulang kaji, dia boleh keluar dalam paper 1, boleh keluar dalam kertas struktur. Okay, soalan struktur. Jadi kita ulang kaji kertas 1 ni, dia boleh backup untuk menjawab kertas 2, kertas struktur, soalan struktur. Okay, bahagian B dan bahagian C lah. Okay, nombor 3. Ni adalah berkaitan dengan pembiakan tumbuhan. Form 1 awak belajar. Untuk menghasilkan anak pokok jagung yang rintangan tinggi terhadap penyakit, awak kena guna kaedah kacuk. Sebab kacuk ni kita gabungkan genetik ataupun baka, ataupun baka pokok yang baik-baik, pokok yang bagus-bagus, benih yang bagus. Kita gabungkan dan kita akan dapat pokok baru, anak pokok baru yang mempunyai rintangan yang tinggi terhadap penyakit. Maksudnya dia susah nak kena penyakit. Okay, kacuk. Yang lain tu macam keratan batang ni dia guna pokok yang induk tu. Okay, dia tak ada gabungan, macam kita beli durian lah, durian kacuk, durian kahwin, semua tu kacuk lah. Dia ambil yang bagus-bagus. Okay, nombor 4. Mengelakkan lipas. So ni ubat gegat. Letak kat dalam almari, kat bilik air semua. So keadaan jirim. Perubahan, keyword dia perubahan keadaan jirim. So ni pepejal. Dia tukar kepada apa? Pernah beli ubat gegat tak? Letak kat almari. Dia jadi cecair ke dia jadi gas terus? Gas. Gas. Okay. So pepejal dengan wap. Pepejal terus kepada wap, jadi apa mejal wapai. Okay, dan nombor 5, tindakan yang boleh menyebabkan pencemaran udara bila ada sampah sarap yang dibuang di kawasan kediaman. Bau lah. Bau yang kurang menyenangkan ni pencemaran udara. Macam kalau dekat kilang-kilang kelapa sawit, dia akan selalu ada pencemaran udara, akan keluarkan bau yang tak sedap kan, kita tak senang. Macam kalau pokok getah pun sama, kat kilang-kilang pokok getah kan, kita akan dapat bau yang kurang menyenangkan. Itu pencemaran udara. Okey, fenomena geobencana. Okey, fenomena geobencana ni awak belajar masa form 1 kan? Dia adalah disebabkan oleh kesan endogen. Okey, kita ada kesan endogen ni apa? Apa-apa sahaja fenomena yang berlaku di perut bumi. Okey, perut bumi ataupun dalam bumi, dalam tanah. Lubang benam. Ya. Okey, so awak kena tengok geobencana ada kaitan dengan kesan endogen. Kesan endogen ni apa-apa yang berlaku di dalam tanah ataupun dalam perut bumi. Satu lagi kita ada, kita buat ulang kaji sikit, kita ada kesan eksogen. Okay, kesan eksogen ni yang berlaku di permukaan bumi. Bukan dalam perut bumi, permukaan bumi. So kita perhatikan dekat sini, yang mana yang berlaku di dalam perut bumi atau dalam tanah adalah lubang benam.
Okay, kalau banjir kilat, ni exogen lah di permukaan bumi. Okay, penebangan hutan ni dia proses, bukan fenomena yang terhasil akibat gangguan. Penebangan bumi ni penyebab. Kita nak cari kesan. Okay, kesan macam ni lah, lubang benar, banjir kilat ni kesan. Okay, gerimis berlaku dekat awan, dekat lah atmosfera kan. So salah jugalah. Okay, nombor 7, haiwan invertebrata. Okay, apa maksud haiwan invertebrata? Apa maksud invertebrata? Tidak mempunyai tulang belakang. Tiada tulang belakang. Kan saya kata, saya buat ulang kaji, maksudnya paper 1 ni pun bahagian A dan bahagian B saja hari ni sebab kita memang nak ulang kaji. Tiada tulang belakang. So apa lawan? Apa lawan dia? Vertebrata kan? Iaitu ada tulang belakang. Apa haiwan yang ada tulang belakang? Kelas haiwan yang ada tulang belakang? Rimba. Ada 5 kelas haiwan yang ada tulang belakang, iaitu apa? Reptilia. Lagi I apa? Ikan. Mamalia. Mamalia. Mama ni dia ada bulu, dia beranak. Satu-satunya yang berbulu beranak mamalia ni. Okay, B, burung ada bulu pelepah kan. Okay, dan A, amphibia. Okay, so 5 kelas haiwan ni ada tulang belakang. Dan yang invertebrata ni tiada tulang belakang. Mesti memang tak ada tulang. Yang ni sokongan hidrostatik. Kalau cacing tanah ni sokongan badan dia hidrostatik. Cecair dalam badan dia yang boleh menggerakkan dia tu, dan dia ada badan yang bersegmen. Hidrostatik. Ini sokongan, sistem sokongan hidrostatik. Okay. Yang ini cangkerang. Okay. Yang ini ada cangkerang jugalah. Lipan ni. Okay, so sekarang kita nak buat kekunci dikotomi untuk kita nak kelaskan haiwan-haiwan yang saintis jumpa ni, 4 ni. Dia nak kelaskan, jadi kaedah pengkelasan tu kita namakan menggunakan kekunci dikotomi. Okay, kekunci dikotomi tu adalah salah satu kaedah untuk mengkelaskan haiwan-haiwan atau tumbuhan ataupun organisma lah. Okay, so yang pertama, bila ada 4, soalan ni boleh keluar dalam soalan struktur. Awak kena buat sendiri kekunci dikotomi. 4 markah ke, 6 markah ke. Okay, so yang pertama, bila awak diberikan organisma ni, awak kena tengok perbezaan umum dulu. Kalau dia bagi haiwan invertebrata, kemudian dia bagi pula haiwan vertebrata. So dekat bawah ni awak kena agihkan nombor 1 tu haiwan vertebrata dengan invertebrata, macam tu. So kita ambil kumpulan yang besar dulu. So oleh kerana 4 ni adalah haiwan invertebrata, so kita kena tengok ciri umum dia. Yang pertama, berkaki dan tidak berkaki. So A berkaki, mempunyai kaki, dan B tidak mempunyai kaki. So untuk yang mempunyai kaki ada 2. Okay, ada 2. Yang ini mempunyai kaki dan yang ini tak mempunyai kaki kan. Okay. So yang mempunyai kaki pergi ke 2, nombor 2. Okay, nombor 2 kita tengok pula pepatung dia ada 6 ataupun 3 pasang kaki. Ini 3 pasang dan yang ini lebih 3 pasang. Okay, so kita terus boleh kelaskan dia. Yang mempunyai 3 pasang kaki A. A ni ada, dia bagi tahu pepatung. Betul lah, pepatung 3 pasang kaki. Okay, B mempunyai lebih 3 pasang kaki. Jadi dia buat B. Sepatutnya apa? Saya nak padam kat sini.
Kita tulis kat tepi dia lah sebab kita memang kalau buat kekunci dikotomi tu sampai kita kena tinggalkan satu ekor sahaja kat ujung ni. Sampai kita jumpa dia punya apa ni organisma dia. Berpatung dengan lipan. B tu lipan. Okay, C apa? Nombor 3 apa? Okay, yang tidak mempunyai kaki pergi ke nombor 3. So nombor 3 adalah dua haiwan ni. Okey, macam ni nak kelaskan dia, satu bercangkerang, satu tak ada cangkerang ataupun badan bersegmen, satu badan tidak bersegmen. Tapi tak boleh juga. Bersegmen tak boleh guna. Sebab apa tak boleh guna? Siput ni pun badan dia bersegmen bawah dia ni. Sebab tu dia boleh meregang dan mengecut. So kalau kita guna badan bersegmen, kita masih tak boleh nak kelaskan dia. So sebab tu kita guna bercangkerang dan tidak bercangkerang. Bercangkerang C iaitu siput dan yang tidak bercangkerang kita akan dapat cacing. Okey, boleh faham tak sampai sini? Untuk kita buat kekunci dikotomi. Okey, dia boleh keluar dalam soalan kertas struktur untuk awak tulis sendiri. Okey, so yang mana yang benar keyword dia yang betul? Betul kat sini A lah pepatung. Okey. Okey. Nombor 8 ni senang je tapi ada juga yang salah. Syazmita salah kan? Nombor 8. Okay, apa yang terjadi jika semua belalang mati? Langsung tak ada belalang. Okey, rumput ni banyak. Rumput ni pengeluar kan? Okey, rumput pengeluar, okey dia banyak. Banyak sangat. So, yang makan dia ni pengguna yang kecil. Yang kecil-kecil macam belalang dan ulat beluncas. Jadi kalau belalang tak ada, rumput ni separuh tak boleh makan. Separuh tu tak termakan. Okey. Beluncas hanya makan separuh je. Okey. Beluncas hanya makan separuh saja. So separuh ni tak dimakan. So mengakibatkan bilangan tumbuhan tu akan makin banyak. Okey. Burung tak bertambah sebab dia ada lagi makanan dia. Burung helang pun tak bertambah sebab dia makan benda ni. So dia ada makanan. Beluncas berkurang, kenapa dia nak berkurang pula? Patutnya beluncas ni dia boleh makan, dia tak ada persaingan, dia akan beranak-beranak, dia akan jadi bertambah. Macam tu. Okay, beluncas ni dia bertambah sepatutnya. So tulis kat sini bertambah. Sebab apa dia boleh bertambah? Sebab dia tak ada persaingan, jadi dia boleh membiak dengan cepat. So dia akan jadi bertambah. Itulah reason, tiada persaingan. Kalau soalan keluar dalam kertas struktur, tanya kenapa. So awak tahu reason dia tak ada persaingan. Boleh membiak dengan lebih banyak. Okay. Seterusnya nombor 8. Ini ada yang salah juga. Okay, kita nak sediakan air. Ni soalan form 2 zat terlarut, pelarut dengan larutan. Okay. Air panas ialah pelarut. So pelarut tu kalau suhu dia tu tinggi dia cepat melarutkan zat terlarut. Gula kasar ni zat terlarut. Zat terlarut mesti saiz kecil. Ini mesti suhu tinggi. Okay, zat terlarut mesti saiz kecil. Okay, bekas yang besar ni tak mempengaruhi. Mengacau dengan laju. Ya, betul. So pelarut dengan zat terlarut ni, larutan yang zat terlarut ni awak kena kacau dengan lebih laju. Bila lebih laju jadi dia cepat hancur. Cepat larut. Okay, kita tambah pelarut dengan zat terlarut, dia akan jadi larutan. Okay. So nombor 1 dan nombor 4 lah yang boleh kita hasilkan larutan ataupun minuman dalam masa yang singkat ni. Kalau kita guna air panas, kalau kita guna saiz zat terlarut yang kecil, kalau kita kacau dengan laju, dia cepat larut. Okay, 1 dan 4 betul. Okay, so far okay ke? Ada nak tanya apa-apa?
Okay, kita pergi kepada soalan nombor 10. Kelas tuas yang berbeza. So sekarang ni awak nak kena tentukan mana satu kelas pertama, kedua, ketiga menggunakan apa yang duduk dekat tengah, fulcrum kat tengah ke, beban dekat tengah ke, daya dekat tengah. Full beda. Okay, so kalau fulcrum dekat tengah kelas 1, kalau beban dekat tengah kelas 2, kalau daya dekat tengah kelas 3. Okay, mari kita check. Okay, soalan untuk P, mana yang ada tangan itu adalah apa? Yang mana ada tangan itu adalah apa? Yang mana ada tangan itu adalah apa? Tangan atau jari itu adalah apa? Fulcrum, beban atau daya? Daya. So D, daya. Daya. Okay. Lepas tu mana yang ada objek itu adalah beban, kan? Beban, ni objek, beban. Label dulu. Lepas tu yang ni beban. Dan kita label pula fulcrum. Okay, fulcrum adalah salah satu titik yang boleh menyebabkan rotation. Okay, so ni titik yang tak bergerak. So fulcrum yang belakang ni. Okay, fulcrum. Ada masalah tak untuk menentukan fulcrum? Fulcrum tu titik yang macam mana terang fulcrum tu. Macam itu fulcrum. Mouse tu pula. Fulcrum. Definasi fulcrum. Apa maksud fulcrum? Okay, titik tumpu fulcrum adalah tempat yang diguna untuk bertumpunya batang tuas dan letaknya dapat berubah. Okay, tak. Itu fulcrum. Apa itu fulcrum? Sama juga tadi. Sama. Apa itu fulcrum? Fulcrum biasa satu titik pada palang jasad sebagai penimbang penyokong. Okay, dia sebagai penyokong lah, support. Okay. Kalau tak ada fulcrum tu kerja jadi susah. So dia tolong, fulcrum tu dia tolong, dia bantu kita untuk senangkan. Okay, so sekarang kita tengok mana yang dekat tengah. Kita bulatkan mana yang dekat tengah. Okay, yang ini beban dekat tengah. Betul? Okay, ini pula apa yang dekat tengah? Untuk Q apa yang dekat tengah? Fulcrum kan dekat tengah. Okay, yang ni pula daya dekat tengah. Okay, boleh faham tak macam mana nak label dan nak tengok apa yang dekat tengah? Faham ke tak? Faham. Lepas tu kita pun tulis. Kita tulislah kelas dia. Okay, kelas yang pertama ke, kedua ke, ketiga kita tulis. Okay, untuk P, kelas apa? Bila beban dekat tengah, kelas pertama, kedua ke, ketiga? Kalau beban dekat tengah, kelas apa? Kedua. Kedua, okay. Kalau fulcrum kat tengah? Untuk Q, kelas okay, kelas 1. Okay, kalau daya dekat tengah? Ketiga. Kelas ketiga. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan dia kelas tuas yang sama dengan PQR. Okay, senang. Awak tengok yang kelas awak tengok macam mana. Okay, dia ada bagi gunting. Okay, kita cari gunting ni dulu. Semua ada bagi gunting. Gunting. Okay, semua ada gunting. Sebab gunting senang. Gunting daya dekat belakang, fulcrum kat tengah, beban dekat ujung kan. So yang dekat tengah dia fulcrum. Jadi kalau gunting tu,
Dia kelas full beta. So dia kelas 1. Okay. So kita tengok gunting kelas 1. Mana gunting kelas 1? Mana gunting kelas 1 iaitu pada keduduk pada Q ni. Q ni kelas 1, R ni kelas 3 dan P kelas 2. So kita tengok gunting dulu. Sebab gunting senang. Ni je lah sebab gunting memang kelas 1. Teruslah bulatkan. Faham? Faham ke tak? Faham. Kalau dia buat kat sini pun gunting, so kena tengok lah. Sebab kalau kita satu, awak kena potong cepat-cepat mana yang salah tu kan. Okay. Okay, boleh? So kalau nak belajar lagi dia punya ni macam stapler. Okay, stapler. Ni rupa stapler kan. Okay, stapler yang titik tak bergerak dia ni kat belakang. So yang kat tengah ni daya. Full beta. So dia kelas ketiga lah sebab daya dia kat tengah. Macam tu. Ni kelas ketiga, so betul lah. Okay, dan ni pemecah kacang. Beban pemecah kacang rupa dia macam ni. Dekat tengah tu adalah beban. Pecahkan. So dia kelas kedua. Okay. Nombor 11. Dia kata yang mengalami cawan manakah dalam masa 15 saat cepat hilang haba. Okay, dan dalam cawan tu ada apa? Ada air. 50 ml latte panas. 80 darjah Celsius, maksudnya air yang panas duduk dalam ni. Air latte panas tu duduk dalam tu. So dalam ni suhu dia tinggi. Okay, suhu tinggi. Jadi soalan tanya mana yang cepat hilang haba? Dia manipulasikan dari segi balutan kain. Kain hitam, kain putih, kain merah, kain kuning. Jadi kita kena tengoklah warna apa yang cepat serap haba. Warna apa yang cepat serap haba. Untuk hilangkan haba daripada dalam air panas ni keluar. Warna hitam. Warna hitam ni cepat serap haba. Warna putih lambat serap haba. Bukan warna putih tak serap. Dia serap. Cuma dia lambat serap. Hitam pun serap. Semua warna serap. Tapi yang cepat adalah warna hitam. Okay. So bila dia cepat serap haba, air dalam ni cepatlah sejuk. Faham tak? Faham ke tak? Okay. Nombor 12 adalah mengenai bila sebut je supernova, letupan supernova ni berlaku untuk kematian bintang. Jadi bintang dilahirkan dan bintang juga akan mati. So ni sains form 2. Jadi cikgu nak tunjuk kat awak. Senangnya kalau kita belajar guna internet ni, terus kita boleh Google. Okay, kematian bintang. Okay, ada 3 cara. So kita tengok dekat image. Cara mana yang cara mati tu berdasarkan apa? Okay, cara kematian bintang tu adalah berdasarkan apa? Nampak? Okay, nampak Cara kematian bintang tu adalah berdasarkan saiz bintang tu. Okay, bintang yang mana yang tidak mengalami supernova? Yang saiznya sederhana. Okay, atas kali tu. Kalau saiz sederhana, dia akan mengembang. Semua mengembang jadi raksasa merah. Okey, bintang saiz sederhana ke, bintang besar ke, yang super besar ke, semua akan mengembang jadi raksasa merah. Tapi kalau bintang asal dia tu saiz dia sederhana, lama-lama dia akan hilang dia punya daya tarikan graviti di pusat bintang tu dan dia akan mengecut menjadi kerdil putih. Tapi kalau bintang asal dia tu saiz dia besar ataupun super besar, dia akan jadi raksasa merah, kemudian dia akan kembang lagi, maksudnya dia punya daya tarikan graviti pusat dia tu berkurang. So sebab tu dia boleh mengembang jadi super raksasa dan kemudian dia akan meletup sebab dah hilang daya tarikan graviti pusat dia tu, dia akan meletup dan dia akan jadi supernova. Seterusnya kalau bintang tu besar, dia akan jadi bintang neutron dan kalau dia super besar, dia akan jadi lorong hitam. Okay, matahari kita bersaiz
bintang besar. Maksudnya matahari kita iaitu bintang yang paling dekat dengan kita ni akan mati secara bintang neutron. Akan berlaku supernova, meletupkan dan dia akan tinggalkan bintang neutron. So kalau macam itu, soalan yang bintang yang mengalami supernova dia akan mati dua cara lah. Yang pertama bintang neutron dan ini untuk saiz besar, bintang saiz besar, dan yang ini untuk bintang saiz super besar. Okay, kalau bintang yang saiz sederhana, apa tadi? Sederhana dia akan mati secara apa? Kerdil? Putih. Catat. So ada tiga cara kematian bintang tu. Saiz besar, bintang neutron, kalau lorong hitam saiz super besar. Okey, boleh? Nombor 13, yang ni sekolah rendah pun awak dah belajar. Okey, nombor 14, hujan meteor tu apa? Banyak meteor yang masuk atmosfera bumi pada masa yang sama. Dia macam hujan lah, tapi yang turun tu adalah meteor. Okay, dekat Korea, kalau tengok cerita Korea tu ada cerita apa saya tengok itu tak ingat dah. Okay, hujan meteor tengok rupa dia macam mana. Cantik. Ni. So berlaku dekat mana? Atmosfera bumi dan dia macam air hujan tapi yang turun tu adalah meteor. Berlaku serentak dalam masa yang sama dia turun. Okay, keyword dia masa sama. Dekat mana? Atmosfera bumi. Kita kena belajar keyword. Okay, nombor 15. Yang ni belajar masa form 3 bab 1. Lelaki ni sedang main bola sepak. Antara aktiviti manakah yang punya jenis tindakan yang sama? So jenis tindakan ni awak belajar ada dua. Terkawal. Satu lagi. Luar. Kawal. Okay. So mana satu yang boleh kawal? Bercakap. Yang lain semua tak boleh kawal. Okay. Ingat tak? Form 3 bab 1 ni. Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak? Ingat. Okay. Rajah 7 menunjukkan sistem respirasi belalang. Okay, so kita ulang kaji sikit sistem respirasi serangga iaitu belalang. Tengok dia punya struktur, lepas tu awak label respirasi belalang. Okay. Itu saya nak awak label. Jadi dia sangat ringkas sistem respirasi dia tu. Dekat bawah abdomen badan belalang tu dia ada spiracle. Okay, spiracle ni macam lubang hidung lah. Kalau manusia kita ada lubang hidung kan. So dia macam lubang spiracle ni supaya udara boleh masuk, oksigen boleh masuk dan karbon dioksida boleh keluar. Nama lubang tersebut spiracle. Kemudian yang menghubungkan spiracle ke dalam tu adalah trakea. Trakea pula dalam dia tu nanti ada kecil-kecil, ada cabang kecil-kecil namanya trakeol ataupun trakeolus. Dan dalam trakeolus tu ada sel-sel dan kantung udara. Okay. Tu saja, simple je. So kita label dekat sini. Okay, yang ini adalah apa tadi? Spiracle. Yang ni pula trakea. Okay. Yang kecil-kecil ni adalah trakeolus ataupun trakeol. Dan inilah S ni. Okay, S trakeol. Kemudian kita ada sel. Simple sangat. Jadi
Soalan tanya, mengapakah struktur S iaitu tracheal tu mempunyai dinding yang nipis dan lembab? Sama macam alveolus juga. Alveolus yang ada kat paru-paru kita tu. Ah, dinding dia setebal satu sel, sangat nipis. Kemudian dia lembab. Okay. Sebab dia nak cekapkan pertukaran gas. Gas cepat diserap masuk dan keluar ke sel badan kan. Kita adalah sel badan. Kalau yang ini pula tracheal ni dia kita punya pergi ke mana? Kita punya akan pergi diserap masuk ke sel darah merah ke putih? Sel darah merah ni kalau untuk sistem respirasi haiwan vertebrata. Okay, amfibia, reptilia, manusia, mamalia semua ni dia ada paru-paru. Jadi paru-paru mesti ada alveolus. Okay, bila ada alveolus dia mesti ada sistem pengangkutan dia iaitu darah. Darah mengangkut. Sebab tu macam ikan, semua vertebrata dia ada darah. Okay, tapi kalau macam invertebrata ni mana ada darah? Sebab sistem respirasi dia sangat ringkas, dia oksigen tu terus masuk pergi ke sel je terus. Tak ada pergi ke darah mana-mana lagi, tak ada. Okay, sangat simple. Okay, jadi ni kalau dia punya modifikasi dia tu, design dia tu, inilah dinding nipis dan lembab. Senang serap. Okey, ni senang je. Ini berkaitan dengan haba. Bila haba, awak ada belajar dalam bab haba, eksotermik dan endotermik. Ingat tak? Eksotermik dan endotermik. Ingat ke tak? Ingat. Ingat. Ingat eksotermik, satu lagi endotermik. Endotermik. Okey. Endotermik ni suhu sekeliling, suhu sekitar akan turun. Okay, kalau eksotermik pula suhu sekitar akan naik. Jadi kalau cold fever ni dia serap haba. Serap haba maksudnya suhu sekitar akan turun. Endo, satu lagi awak boleh catat, dia serap haba. Menyebabkan suhu sekitar turun. Kalau EXO ni dia bebas haba. Menyebabkan suhu sekitar naik. So untuk tampalan penyejuk demam ni endotermik, aplikasi endotermik ke eksotermik? Serap haba ke bebas haba tampalan penyejuk demam ni? Serap haba kan, sebab dia sejuk. Jadi yang panas akan pergi ke sejuk. Dahi dalam badan kita panas, dia akan pergi ke sejuk. Jadi dia adalah endotermik. Yang ni adalah endotermik. Serap haba menyebabkan suhu dahi tu akan menurun, menyerap haba dari badan. Ni ramai betul lah. Logik je. Okay ni. Raja Sembilan menunjukkan sebuah roller coaster, sebuah taman tema. Antara titik A, B, C, D, manakah gerabat beri tenaga keupayaan graviti paling tinggi? So ada dua benda yang awak perlu tahu. Yang pertama, awak kena tahu tenaga keupayaan graviti itu adalah U. Simbol dia U, dia sama dengan M darab G darab H. Okay, di mana M tu dia punya jisim roller coaster. Okay, dan G adalah graviti bumi, pecutan graviti bumi, dan H tu ketinggian roller coaster ataupun objek lah dari permukaan bumi. Dari permukaan bumi. Tulis Tulis kaji. Nanti kalau siapa yang masuk kelas sains, awak tak akan belajar pasal benda ni. Tapi awak kena guna benda ni dalam fizik. Sebab saya ngajar fizik juga. Okey, dan saya ingatkan pada pelajar-pelajar fizik, awak jangan lupa sains tingkatan 1, 2, 3, matematik tingkatan 1, 2, 3 kerana akan digunakan dalam subjek sains tulen nanti fizik, kimia, bio. Memang betul. Diorang akan jumpa benda ni. So buku sains tu jangan buang. Okey, kena guna. Jadi tenaga keupayaan graviti kat sini
yang paling tinggi adalah berkadar dengan H lah, ketinggian. Sebab graviti sama. Sebab apa sama? Dia roller coaster ni uh, dekat bumi je, dia tak ada pergi ke bulan ke planet lain yang graviti berubah. Okay, jisim dia pun sama. Roller coaster ni tak ada pun diubah berat-berat dia. So dia adalah boleh ubah dimalarkan, dimalarkan, yang berubah adalah ketinggian daripada permukaan bumi. So A paling tinggi maka tenaga keupayaan graviti dia pun paling tinggi. Okay, yang paling rendah adalah B. Sebab H ketinggian objek daripada permukaan bumi berkadar terus dengan U, iaitu graviti, tenaga keupayaan graviti. Okay, nombor 9, fenomena yang berlaku pada permukaan matahari. So kita ada banyak. Kita ada nyala suria, kita ada apa lagi? Tompok matahari. Okay, tompok matahari. Kemudian kita ada prominent, iaitu letusan gas panas. Kita ada lentingan jisim korona. Tulis So ada banyak. Dan aurora ni salah sebab aurora ni adalah fenomena yang berlaku di kutub utara bumi. Kawasan sejuk kutub utara bumi. Dia langit kelihatan berwarna-warni. Okay. Sebab soalan tanya pasal dekat permukaan matahari keyword dia. Okey, ribut geometrik dengan ribut sinar matahari ni berlaku dekat mana? Dua-dua ni berlaku dekat angkasa lepas. Bukan dekat permukaan matahari. Sebab tu dia salah. Kena tahu kenapa dia salah. Okey, faham? Faham. Okey, nombor 20. Okey, ini adalah kapal angkasa ulang-alik. Kapal angkasa ulang-alik. Okey, siapa yang bawa kapal angkasa ulang-alik ni pergi ke angkasa lepas? Roket. Okey, roket yang bawa dia. Bila roket tu dah bawa kapal angkasa ni, roket tu akan musnah. Roket tak akan patah balik sebab dia akan musnah. Lepas je dia terbebas ke angkasa lepas, dia akan musnah. So angkasawan duduk di dalam kapal angkasa ni. Dia bergeraklah pergi ke planet-planet mana-mana dia nak pergi untuk buat analisis, mencari maklumat, dan dia boleh kembali semula ke bumi. Sebab tu namanya kapal angkasa ulang-alik. Dia boleh ulang-alik ke bumi. Okay. Ini adalah bab 2 bab 2. Protein yang dihasilkan oleh sel darah putih. Okey, antibody. Okey, protein yang dihasilkan oleh sel darah putih kita adalah antibody. Bila masa antibody dihasilkan oleh sel darah putih kita? Bila ada patogen. Apa itu patogen? Virus, bakteria yang masuk ke dalam badan kita. Mikroorganisma asing yang masuk dalam badan kita yang boleh menyebabkan penyakit. Namanya patogen ataupun antigen. Okey, vaksin. Vaksin ialah virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan ataupun virus yang mati yang disuntik masuk ke dalam darah. Okey, disuntik masuk ke dalam darah untuk stimulate untuk merangsang sel darah putih kita hasilkan antibody. Okay, macam yang inilah yang vaksinasi ni. Nanti saya cerita lagi. Okay, tandakan right pada pernyataan yang betul sahaja. Janganlah awak tanda salah. Nanti awak yang salah. Tanda yang betul je. Dia 2 markah, maksudnya 2 tik. Keimunan aktif. Okay, keimunan aktif kita ada 2 jenis keimunan, aktif dan pasif. So aktif tu apa? Okay, kita tengok sikit apa itu keimunan aktif. Sebelum tu kenapa nak kena ulang kaji? Kemungkinan kalau awak naik sekolah, awak akan duduk exam akhir tahun.
Ataupun kalau awak nak masuk sekolah asrama penuh, teknik ke vocational, akan ada peperiksaan dan temuduga. Peperiksaan tu merangkumi soalan-soalan BM, BI, Maths, Science, RBT. Keimunan aktif. Okey, kita tengok keimunan aktif. Okay, boleh nampak tak? Ke tak nampak? Tak nampak. Keimunan aktif. Keimunan aktif dan pasif. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Okay, so keimunan ialah keupayaan badan menentang sesuatu penyakit yang disebabkan oleh patogen. Kalau awak punya keimunan badan tu tinggi, maksudnya badan awak berupaya menentang sesuatu penyakit dengan bagus. Okay, dia ada dua jenis keimunan, aktif dan pasif. Aktif tu maksudnya badan kita, iaitu sel darah putih dalam badan kita yang hasilkan antibodi sendiri. Kalau pasif, kita terima antibodi tu sebiji-sebiji daripada luar. Okey, bukan badan kita yang hasilkan antibodi. So kita tengok aktif dulu. Macam mana nak merangsang sel darah putih dalam badan kita hasilkan antibodi? Ada dua cara. Yang pertama, kalau awak kena, contohnya awak belum ambil vaksin, awak kena COVID-19, na'udzubillah, awak kena COVID-19 dan awak demam. Maksudnya tu secara semula jadi. Awak demam. Kenapa awak demam? Sebab sel darah putih tengah menghasilkan antibodi untuk membunuh virus daripada luar tersebut ataupun patogen daripada luar tu. So bila awak dah baik je daripada penyakit, badan awak dah ada dah antibodi terhadap penyakit tersebut. Bila sembuh daripada penyakit tu, maksudnya badan awak dah ada dah antibodi. Itu selalu semula jadi. Sel darah putih dalam badan awak yang hasilkan antibodi sendiri bila awak diserang patogen daripada luar. Okay, kalau buatan, badan kita tak diserang penyakit apa-apa, tak ada patogen yang masuk daripada luar, tapi kita ambil vaksin. Kita disuruh ambil vaksin, iaitu kita masukkan dalam badan kita secara suntikan vaksin, iaitu virus yang lemah. Contoh macam cikgu ambil Sinovac, vaksin COVID, virus COVID-19 yang lemah. Okey, bila virus COVID-19 yang lemah ni disuntik masuk dalam badan cikgu, automatik sel darah putih akan menghasilkan antibodi untuk melawan COVID-19 yang lemah ni. Jadi dalam badan cikgu dah ada antibodi untuk lawan COVID-19 macam tu. Tapi tu secara buatan. Tapi dia masih aktif. Keimunan tu aktif sebab badan kita yang menghasilkan sendiri antibodi. Okay. Kalau pasif pula, badan kita terima antibodi daripada luar. Contohnya kalau daripada kecil tu baby minum susu badan. Maksudnya antibodi itu direct daripada susu badan ibu pergi ke baby. Dia bukan badan baby tu hasilkan antibodi. Dia dapat antibodi tu daripada susu ibu ataupun dapat daripada plasenta ibu masa dia dalam keadaan fetus tu. Okay? Bukan badan fetus, badan bayi tu yang menghasilkan antibodi. Faham ke tak? Okay, tapi tu secara semula jadilah antibodi tu. Okay, kalau buatan pula, kalau kita contohnya kita diserang dipatuk ular, jadi kita disuntik oleh antiserum, iaitu badan kita menerima antibodi daripada ular tu yang dinamakan antiserum. Okay, faham? Faham. Okay. So, kalau keimunan aktif tadi ada dua kan, so diperoleh oleh seorang itu sembuh. Yang ini adalah keimunan aktif semula jadi. Okay, right. Kemudian sistem imunisasi bertindak balas untuk menghasilkan. Kalau ada perkataan penghasilan antibodi, itu adalah keimunan aktif. Okay. Dan kalau pasif dia tidak kekal lama. Contohnya kita minum susu ibu 6 bulan je. Jadi antibodi yang kita terima daripada susu ibu tu
Sekejap je. Sebab tu disarankan baby minum susu ibu 2 tahun supaya antibody yang diterima daripada ibu tu melalui susu ibu tu lama banyak. Okay. So jawapan dia untuk 2 markah ni 1 dan 2 je. Okay, cikgu nak terang sikit pasal dos. Kenapa nak kena ambil banyak dos? Okay. Kalau awak tengok graf ni kan yang belah kiri sekali tu, kalau dos pertama, untuk jangkitan pertama tu dos pertama lah. Tak, itu semula jadi. Aktif semula jadi. Yang belah kiri tu aktif semula jadi. Maksudnya kalau kena COVID-19, kita tak ambil vaksin tapi kita kena COVID-19, so dia mengambil masa lebih kurang 7 minggu tapi dia hanya boleh menghasilkan paras antibody yang rendah untuk jangkitan pertama. Tapi kalau kali kedua dijangkit, awak dijangkit COVID-19 kali kedua, masa lama juga untuk menghasilkan antibody, tapi antibody tu paras dia, persen dia lebih tinggi sikit. Paras antibody dalam darah tu jadi tinggi kalau kena jangkitan kedua. Okay. Kalau ketiga lagilah tinggi kan. Okay. Untuk yang vaksinasi yang cikgu ambil ni, kenapa kena ambil 2 dos? Okay, dos yang pertama tu dalam masa 4 minggu je, paras antibody tu masih lagi tak cukup. Okay, rendah je yang terhasil. Tapi lepas 4 minggu atau 3 minggu tu cikgu kena ambil dos kedua pula. Dos kedua dia akan stimulatekan antibody yang tinggi. Okay, sel darah putih cikgu akan menghasilkan antibody terhadap COVID-19 yang lebih tinggi melepasi tahap yang sepatutnya. Cikgu ada baca kalau macam Sinovac, kalau dos kedua dia boleh menghasilkan dalam 32% macam tu. Tapi masih tak cukup dengan varian yang datang yang baru ni, varian Delta. Okay, awak ada belajar kemandirian kan? Virus ni pun dia akan bermutasi. Dia akan menambah baik kerintangan diri dia supaya dia boleh sustain dekat dunia ni. Jadi dia sentiasa bermutasi untuk melawan kita juga. Jadi sebab tu kita pun kena ambil sampai dos ketiga. Untuk siapa yang ambil Sinovac macam cikgu ni, disarankan ambil dos ketiga supaya boleh menghasilkan antibody yang lagi tinggi. Dan kalau awak tengok yang belah kanan ni, ni adalah keimunan pasif buatan daripada anti-serum. Dia kejap je, masa dalam 20 hari dah habis. 20 hari dah habis. Dia sekejap untuk berapa dah ni? 10 minit lagi. Okay, yang ini awak belajar form 3, sistem peredaran darah. Dia besar, diameter dia besar sebab aorta ni nak bawa darah beroksigen ke seluruh badan. Sebab tu dia besar dan dia boleh mengempam darah yang banyak. Okay. Kemudian yang ni vena cava. Vena cava dia bawa darah terdioksigen dari badan. Dari seluruh badan masuk. Darah terdioksigen. Tulis kita ulang kaji. Dari mana? Dari seluruh badan. Okay. Dan kita ada lagi 2 saluran darah iaitu AP, arteri pulmonari, dan satu lagi ialah VP, vena pulmonari. Kalau ada perkataan, kalau ada P itu merujuk kepada apa? Pulmonari. Pulmonari ni melibatkan peparu, pulmonari. Peredaran yang melibatkan peparu. Okay. Ini dia keluar pergi ke peparu, bebaskan karbon dioksida. Okay, yang ini pula dia bawa oksigen dari peparu. Okay, seterusnya kita pergi kepada B. Banyak lagi ni. Okay, kalau tengok ni baru masuk. Okay, kalau tengok ini adalah pesakit daripada kumpulan darah AB. Okay, yang ini pula darah yang dia terima adalah darah daripada B. Okay, penderma B. B ni penderma. AB ni penerima. Okay, soalan kata tuliskan benar atau palsu bagi
keserasian penderma dan penerima darah tu. Tengok serasi ke tak serasi. Okey. Penerima darah punya antibody anti-B. Penerima tu adalah kumpulan AB lah. Okey, kumpulan AB ni dia mempunyai antibody anti-B. Betul ke salah? Okey, saya nak ulang kaji ni. So awak tolonglah bagi perhatian ya. Antibody dan antigen kumpulan darah. Kenapa Reza masuk sini? Reza bukan 3 Omega ke? Okey. Antibody dan antigen kumpulan darah. Kalau dia nak baca. Okey. Ni. Okey, nampak tak? Boleh nampak? Nampak. Okey, cikgu nak awak tengok bentuk untuk darah A, B, AB dan O. Okey, tengok nampak type sel darah merah. Okey, sekeliling sel darah merah ada antigen warna hijau tu, antigen A lah. Okey, kalau dia darah merah, kalau dia darah A, dia ada antigen A. Okey, kalau dia darah B, dia ada antigen B. Yang petak empat segi warna kuning tu antigen B. Kenapa dia orang masuk sini? Saya salah baca ke? Kartini sekarang waktu sains ke? Reza sekarang waktu sains ke? Tak kan? Kenapa korang masuk sains? Ini kelas 3 gamma. Subjek lain ni korang. Okey, AB dia ada kedua-dua antigen, antigen A dan AB dan B. Yang warna hijau tu, yang bulat hijau dengan yang empat segi kuning tu. Dan kumpulan darah O dia tak ada antigen. Okey. Sekarang ni cikgu nak awak tengok bawah sekali. Okey. Kalau dia darah A, dia boleh terima daripada A dan O. Sebab apa? O tak ada antigen. Bila O tak ada antigen, O boleh derma pada siapa pun. Cuba tengok dekat O tu. Dia tak ada apa-apa pun dekat sekeliling dia tu. Jadi dia boleh masuk mana-mana darah pun. Faham tak? Faham tak? O ni dia tak ada antigen apa-apa. Jadi dia bebas masuk ke dalam kumpulan mana-mana darah. Sebab kalau dia pergi ke kumpulan darah A, dia ada antibody anti-B yang warna kuning ni. Ni anti-B. So, tapi dekat darah O ni, sekeliling dia tak ada pula empat segi. Dia tak ada antigen yang B tu. Tak ada antigen B. Tak ada antigen langsung. So, dia tak boleh. Awak faham tak apa fungsi antigen dengan antibody ni? Okey, saya terangkan menggunakan ni. Okay. Saya terangkan menggunakan sekiranya contohnya ini adalah sel darah A, sel A, darah A kan, kumpulan A. Okay, dia ada antigen A lah, yang bentuk antigen A ni bulat-bulat macam ni, rambut bulat macam ni. Okay. Dan dalam darah dia, ni katakan dalam darah dia pula ada antibody iaitu ASCA. ASCA yang untuk lock darah B. Okay. Katakan ni darah B. Okay, darah B dekat sekeliling dia tu ada empat segi ni kan. Okay, empat segi ni. Antigen B lah. Empat segi yang ni kita panggil antigen B. Okay, ni antigen B. Okay. Okay, nampak antigen B? Okay, bila kumpulan darah B, kumpulan darah B ni dia masuk, kumpulan darah B ni masuk dalam plasma darah A, antibody anti-B, ni anti-B. Sebab kenapa namanya antibody anti-B? Sebab ni, dia punya bentuk ni, dia boleh lock empat segi ni. Bentuk ni, antibody anti-B ni, bentuk dia boleh lock. Dia boleh kunci
segi antigen B ni. So bila dia kunci, so maksudnya dia kunci macam ni kan, dia masuk dia kunci. Dia kunci. Bila dia kunci, darah akan bergumpal dan darah tak boleh mengalir. Menyebabkan pesakit A ni akan mati sebab darah dia dah bergumpal dan tak boleh mengalir. Faham tak? Fungsi anti-B tu. Faham tak? Faham. Okay. Okay, jadi senang cerita, awak tengok AB. Okay, tengok kumpulan AB. Kumpulan AB ni dia tak ada antibody. Dia tak ada antibody langsung. Dia tak ada askar yang nak lock darah daripada luar. So siapa-siapa je boleh derma dekat dia. Sebab dia tak ada antibody yang nak kawal sekeliling dia, yang nak lock, yang nak kunci darah lain. Faham? Faham tak? Faham. Tapi AB ni dia ada antigen A dan ada antigen B. Bila dia ada antigen A dan ada antigen B, sekeliling dia tu ada petak segi kuning dengan bulat hijau tu. So bila dia masuk saja ke kumpulan darah A, kumpulan darah A ada askar iaitu anti-B. Anti-B ni akan carilah yang warna kuning empat segi tu, dia akan lock. Okey, kalau AB ni derma dekat kumpulan darah B, kumpulan darah B pula ada anti-A. Anti-A warna hijau tu dia akan cari warna hijau, antigen hijau yang bulat-bulat tu. So dia akan lock. Sebab tu AB ni dia tak boleh derma pada A, pada B, pada O. O lagilah kesian. O ni banyak askar, dia ada anti-A, ada anti-B. Lagi kesian, dia tak boleh terima. O ni langsung siapa pun tak boleh derma dekat dia sebab dia ada askar anti-A dan anti-B. Tapi dia boleh derma kat orang sebab dia tak ada antigen. Faham tak? Okay, so kita tengok penerima darah iaitu kumpulan AB ni. Kumpulan AB ni dia boleh terima darah daripada semua sebab dia langsung tak ada antibody. Dia tiada antibody. Dia tak ada anti-A dan tak ada anti-B. Tak ada askar. So, kalau penerima darah AB mempunyai antibody anti-B ni salahlah, palsu. Sebab AB tak ada anti-A, tak ada anti-B Okey, penderma darah mempunyai antigen. Penderma darah ni maksudnya kumpulan B tu. Kumpulan B memang ada antigen B lah yang bulat-bulat hijau tadi tu kan. So betul. Dan dia ada anti-A. Dia anti pada kumpulan darah A. So dia boleh lock kumpulan darah A. Okey, nombor 3. Okey, kalau satu bentuk macam ni namanya atom. Kalau dua bentuk macam ni namanya molekul. Sebab molekul contohnya karbon dioksida. So dia ada karbon dengan oksigen. Karbon ni bentuk dia besar, oksigen ni bentuk dia kecil lah macam tu. Okey, ni Q, yang ni P. Okey, yang ni dua markah kaedah pengasingan ni namanya penurasan. Okey, penurasan dia boleh turas pasir dan air lumpur. Okey, so sebab dua markah. Tengok. Okey, yang ini langsir dia serap bunyi, betul. Okey, bunyi kalau nyaring tu maksudnya amplitude gelombang tu tinggi Okey, besar, kuat. Kalau frekuensi ni langsing. Frekuensi tinggi, langsing. Langsing untuk frekuensi yang tinggi. Hertz unit untuk frekuensi. Okey. Yang ini pula walaupun dia dua markah tapi saya tengok skema dia tu. Okey. X-ray dia adalah radiasi mengion. Kalau mentol dengan mikro, gelombang ni gelombang mikro. Gelombang mikro dia radiasi tidak mengion. Mengion ni maksudnya dia boleh memecahkan molekul-molekul ion dekat udara tu menjadi ion. Okey, ion. Pecahkan molekul kepada ion. Sebab apa dia boleh pecahkan? X-ray ni boleh pecahkan sebab X-ray frekuensi dia tinggi dan tenaga dia tinggi. So kita tengok sikit. Nak habis masa dah ni. Sekejap awak rehatkan lepas ni, betul?
Sikit lagi. Boleh? Dah nak rehat eh? Okey, kita tengok last radiasi mengayon spektrum. Ya, nak saya isu mengayon. Okey, so yang radiasi mengayon ionizing ni start daripada ultraviolet, X-ray, gamma, kemudian sinar radioaktif alpha dan beta. Ada 5. Okey, kalau tengok gelombang dia rapat-rapat untuk yang warna orange tu. Okey, dia gelombang dia rapat-rapat maksudnya frekuensi tinggi. Bila frekuensi tinggi, more energy, tenaga tinggi. So that dia boleh dia boleh memecahkan molekul-molekul udara membentuk ion. Sebab energi dia tinggi, frekuensi tinggi. Okay, guna balik benda ni dalam fizik budak fizik akan belajar guna balik ilmu ni. And then kalau sebelah kiri tu yang warna biru tu sebab frekuensi dia rendah. Bila frekuensi rendah, less energy, tenaga kurang. Bila tenaga kurang, dia tak boleh mengayonkan molekul udara sekeliling. Sebab tu namanya radiasi tidak mengayon, non-ionizing. Dan dia terdiri daripada gelombang radio, gelombang mikro, kita pakai cellphone kan. Gelombang radio, microwave semua tu dia tak dapat mengayonkan udara sekeliling, so dia tak bahaya. Infrared yang ada pada remote control tu pun tak bahaya, cahaya lampu pun tak bahaya sebab dia punya energy dia less untuk mengayonkan molekul udara. Tapi kalau X-ray, gamma ray semua tu bahaya. Okay? Hey! Okay, last. Okay, last. Yang ni. Yang ini adalah kegunaan bahan radioaktif. Okay, yang ini awak boleh rujuk buku teks lah. Kobalt 16 dan karbon. Saya cerita sikit pasal kobalt 16 ni, dia boleh hasilkan sinar gamma, iaitu sinar gamma ni kuasa penembusan dia paling tinggi sehingga dia boleh bunuh sel kanser kalau kita fokus lah. Tapi kita kena kawal sinar gamma ni sebab selain daripada sel kanser dia boleh bunuh sel-sel hidup yang lain. Sebab tu orang yang pergi kemoterapi untuk bunuh sel kanser, rambut dia boleh gugur. Maksudnya dia bunuh sel-sel lain juga. Okay, jangka hayat artifak. Bukan artifak je, ni mayat ke. Kita boleh tahu umur mayat tersebut berdasarkan benda karbon 14. Okay, zarah karbon 14 yang ada dalam badan objek. Kita setiap hari makan karbon 14 ni. Okay, kita makan sayur-sayur, tumbuhan tu ada karbon 14. Tapi karbon 14 tu keluar melalui tai, melalui kita punya tinja bila kita berak semua kan. So badan kita tak adalah karbon 14. Tapi bila kita mati, kita tak keluarkan karbon 14 melalui tinja kita tak berak sebab mati dah jadi mayat. Jadi karbon 14 ada dalam badan objek. Karbon 14 ni lama-lama dia akan mereput dan semasa dia mereput dia akan membebaskan sinar beta. So sinar beta tu yang ahli arkeologi semua detect kesan berapa banyak yang terhasil. So that dia boleh tahu berapa umur artifak ataupun mayat tu. Okay, dah habis. Faham ke tak? Faham. Okay, itu sahaja. Minggu depan hari Khamis kita bincang section C. Siapa yang belum hantar ni, hantar je lah untuk record PPT. Okay, itu saja. Ada apa-apa nak tanya Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kejap. Sini siapa yang baru masuk tadi? Saya